Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-20 2023. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. MBI giat mempromosi Tahun Melawat Perak 2024. KPKT salur peruntukan tambahan kepada PBT Perak. Datuk Bandar Ipoh raih rakan strategik dan media Perak. Majlis Bandaraya Ipoh MBI terus giat melaksanakan promosi berkenaan Tahun Melawat Perak 2024 di seluruh negara termasuk Thailand. Baru-baru ini satu lawatan rasmi telah diadakan di Bandaraya Hat Yai yang diketuai oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Lawatan selama 3 hari itu dimulakan dengan mesyuarat berkenaan hala tuju pelancongan di kedua-dua bandaraya. Sesi perbincangan tersebut melibatkan Timbalan Datuk Bandar Hat Yai mewakili Datuk Bandar Hat Yai Associate Profesor Dr. Wichai Kancana Subon, Konsul daripada Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla, Nik Muhammad Fakir Nik Zain dan beberapa anggota mewakili Hat Yai City Municipality dan MBI. Tujuan lawatan rasmi ini antara lain untuk mempromosikan Tahun Melawat Ipoh 2023 dan Tahun Melawat Perak 2024 serta berkongsi pengetahuan dan pengalaman berkaitan bandar pintar dan bandar hijau. Menerusi lawatan tersebut, ia akan membantu meningkatkan sektor pelancongan di Ipoh Amnia dan negeri Perak khususnya serta mencapai hasrat MBI menjadi bandaraya bestari sejahtera. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM2 juta kepada pihak berkuasa tempatan PBT di Perak. Menteri KPKT Ngah Komeng berkata, sebanyak RM1 juta daripadanya diperuntukkan kepada Majlis Bandaraya Ipoh MBI bagi kerja-kerja pemasangan lampu jalan khususnya di kawasan perumahan yang dijangka siap tahun ini. Jelasnya, peruntukan tambahan tersebut akan menjadikan Bandaraya Ipoh lebih selamat dan sekaligus berupaya menurunkan kadar jenayah di bandaraya berkenaan. Peruntukan ini akan menjadikan Bandaraya Ipoh bandar yang lebih selamat. Ini adalah salah satu program bandar selamat di mana kawasan yang terang, kadar jenayahnya pun kurang. Beliau bercakap kepada pemberita pada Majlis Perasmian Panggung Silver Star dan Pesta Tangglong Kampung Simi 2023 di Ipoh Perak. Pada September lepas, beliau mengumumkan KPKT meluluskan sejumlah peruntukan bernilai RM68 juta kepada 15 PBT di Perak menerusi peruntukan pembangunan BP1 merangkumi projek bina baharu kemudahan, menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam. Lebih 100 pengamal media dan rakan strategik Majlis Bandaraya Ipoh MBI diraikan dalam Majlis Ramah Mesra Media bersama Datuk Bandar Ipoh baru-baru ini. Program yang diadakan di King Zingling Leisure and Culture Village Ipoh itu sebagai penghargaan di atas sumbang bakti yang disumbangkan pihak berkenaan kepada MBI. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, peluang seumpama itu amat dinantikan untuk beramah mesra dan mengenali antara satu sama lain secara lebih dekat dalam suasana yang lebih santai. Sudah media di tempat King Zilin King Zilin ni sebenarnya satu konsep salah satu produk pelancongan kita bagi persiapan kita untuk tahun depan, Tahun Melawat Negeri Perak. Dan juga kita punya di Ipoh ni tarikan, salah satu tarikan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Majlis Ramah Mesra Media bersama Datuk Bandar Ipoh di King Zingling Leisure and Culture Village di Ipoh. Pada majlis tersebut, Datuk Rumaizi turut menyampaikan sijil penghargaan kepada pengamal media dan 8 rakan strategik MBI. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dipilih menjadi salah seorang ahli panel forum sempena persidangan digital sektor awam PDISA 2023. Program tersebut telah berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Kuala Lumpur.
Acara yang bermula seawal pukul 9 pagi itu dimulakan dengan ucapan perasmian Ketua Setiausaha Negara oleh Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dan pelancaran portal data terbuka dan penyampaian sijil penghargaan inisiatif pendigitalan. Program diteruskan dengan forum dan pembentangan berkenaan tajuk Bandar Pintar, sejauh mana kejayaan transformasi pendigitalan ke arah pewujudan bandar pintar. Antara panel lain yang terlibat adalah Presiden Perbadanan Putrajaya TPR Fadlun Ma'ujud dan Yang di-Pertua Majlis Pemandaran Kulim Dr. Nazman Mustafa. Persidangan PDISA 2023 adalah program anjuran unit pemodenan takbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu. Program ini merupakan persidangan yang melibatkan penyertaan inklusif pemimpin digital kerajaan serta rakan strategik dari pihak industri termasuk pakar tempatan. Seramai 15 orang anak anggota termasuk bukan anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI bukan Islam menerima sumbangan derma siswa bernilai RM600. Sumbangan itu diberikan kepada mereka yang berjaya mendapat tawaran menyambung pengajian peringkat ijazah sarjana muda, diploma dan asasi ke Universiti Awam Malaysia. Pemberian itu boleh dimanfaatkan bagi tujuan pembayaran yuran pengajian atau lain-lain perbelanjaan yang berkaitan. Program berkenaan merupakan salah satu daripada program MBI Prihatin di bawah jawatankuasa Al-Ehwal Bukan Islam Majlis Bandaraya Ipoh melalui sumbangan tokong yang diurussetiakan oleh Jabatan Perkhidmatan Perbandaran. Sumbangan tersebut secara tidak langsung akan membantu mengurangkan beban mereka dari golongan B40 untuk menyambung pelajaran mereka di institusi pengajian tinggi. Terdahulu, majlis penyampaian sumbangan berkenaan telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Radio TV Bandaraya Ipoh RTBI telah menerima kunjungan daripada Jabatan Perancangan Korporat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Lawatan itu bertujuan untuk mempelajari dan berkongsi maklumat tentang pengurusan RTBI yang dikelolai oleh Unit Komunikasi Strategik Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Ketibaan delegasi DBKL kira-kira pukul 9.30 pagi itu telah disambut oleh Pengarah Kanan Perkhidmatan MBI Zulkifli Jaafar Siddiq dan Pengarah Perancangan Korporat Syarul Nizam Jaafar. Seramai 20 anggota DBKL terlibat dalam lawatan tersebut yang dikutai oleh Pengarah Perancangan Korporat Zurida Hashim. Program sehari itu dimulakan dengan sesi taklimat selama 1 jam berkenaan pengoperasian RTBI yang disampaikan oleh Pegawai Perhubungan Awam Muhammad Syahrizal Azmi. Lawatan tersebut dilengkapkan dengan sesi temu ramah bersama juruhebah di konti radio MBI sebelum kesemua delegasi melawat studio TV untuk mempelajari proses penerbitan program yang dilaksanakan RTBI. Diharapkan kunjungan ini akan mengeratkan hubungan antara MBI dan DBKL selain dapat memperolehi maklumat dan pengetahuan berkenaan pengurusan radio TV Bandaraya Ipoh. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri Buletin MBI edisi ke-20. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.